Sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inilah 10 angka yang digunakan setiap hari dalam kehidupan kita. Angka-angka ini dikenali sebagai sistem angka Hindia-Arab atau dalam bahasa Inggeris Hindu-Arabic Numeral System. Sistem angka Hindia-Arab adalah sistem nombor asas 10. Juga dikenali sebagai nombor perpuluhan atau dalam bahasa Inggeris decimal. Dengan menyusun angka-angka ini, kita boleh menulis sebarang nombor dengan ringkas dan mudah. Bayangkan jika tiada sistem angka ini, mungkin kita perlu menulis nombor menggunakan huruf dan perkataan. Contohnya, anda pergi ke mesin ATM untuk menyemak baki akaun anda. Baki akaun anda akan ditulis RM1,837,526.42 sahaja. Panjang kan? Tetapi dengan sistem angka Hindia-Arab, ayat yang panjang ini boleh diringkaskan dengan hanya menulis angka-angka seperti ini. Itu duit yang banyak. Mengapakah sistem angka Hindia-Arab sangat istimewa? Ini adalah kerana sistem angka ini mempunyai angka sifar, kosong ataupun zero. Tahukah anda, angka sifar adalah angka yang paling terakhir sekali dicipta dalam sistem ini. Sistem-sistem angka sebelum abad ke-7 tidak mempunyai simbol ataupun angka bagi sifar ataupun kosong. Sebagai contoh, sistem angka Roman. Sistem angka Roman tidak mempunyai angka sifar dan setiap kali mencapai nombor gandaan 10, simbol baharu akan diperkenalkan. Contohnya, X adalah simbol bagi nilai 10, L untuk 50, C untuk 100 dan M untuk 1000. Menurut sejarah, angka sifar hanya dicipta di antara abad ke-7 hingga abad ke-9. Kemudian, barulah sistem-sistem angka lain mula mengadaptasi penggunaan angka sifar dalam sistem angka mereka. Dan Eropah hanya mula menggunakan angka sifar pada abad ke-12, 500 tahun lewat berbanding India dan Tanah Arab. Kerana itulah sistem angka ini dikenali sebagai sistem angka Hindia-Arab. Jadi, siapa yang cipta angka sifar dulu? India atau Arab? Inilah persoalan yang sering menjadi perbincangan ahli matematik. Untuk menjawab soalan itu, kita mestilah merujuk kepada tinggalan sejarah yang wujud, yang padanya terdapat angka sifar. Jom kita ke India, ke sebuah wilayah bernama Gwalior. Di sini terdapat sebuah kuil bernama Chaturbuj. Di kuil ini ditemui satu batu bersurat ataupun prasasti yang mempunyai angka sifar. Inilah prasasti Gwalior. Di atas prasasti ini tercatat angka sifar yang berbentuk bulatan. Jika kita perhatikan, ada tertulis angka seperti 270 dan memang nombor itulah yang tercatat pada prasasti ini. Menurut ahli sejarah, prasasti Gwalior ini bertarikh 876 Masihi. Inilah bukti angka sifar terawal di India. Mari kita buat carta. Kita akan lihat siapa yang paling terawal menggunakan angka sifar. Jadi yang pertama, kita ada prasasti Gwalior di India yang mendahului carta. Jom kita ke tanah Arab pula, di wilayah Baghdad yang hari ini di Iraq. Dahulunya di Baghdad, ada sebuah ketamadunan ilmu kerajaan Abbasiyah. Seorang tokoh matematik, Al-Khwarizmi, telah mengarang sebuah buku yang bertajuk Kitab Al-Jam' wal Tafriq bi Hisab Al-Hin, yang bermaksud buku tentang pengiraan berdasarkan angka Hindia. Di dalam buku ini terdapat angka sifar atau dalam bahasa Arab sifr. Buku ini bertarikh 825 Masihi. Namun malangnya, salinan asal buku ini telah hilang. Yang tinggal hanyalah terjemahan Latin yang bertajuk Algoritmi de Numero Inderum. Terjemahan Latin inilah yang sampai ke Eropah dan seterusnya Eropah mengadaptasi sistem angka ini. Kerana itulah ia dinamakan sebagai sistem angka Hindia-Arab oleh Barat. Berdasarkan fakta ini, buku Al-Khwarizmi yang bertarikh 825 Masihi ini lebih awal daripada prasasti Gwalior di India. Jadi sekarang Arab mendahului carta kita. Jadi siapakah yang paling awal mencipta sifar sebenarnya? Arab atau India?
Sebelum kita menjawab soalan itu, ada tak lagi tinggalan sejarah yang mempunyai angka sifar yang lebih awal daripada ini? Ya, sebenarnya ada lagi. Mari kita ke Asia Tenggara, ke sebuah wilayah bernama Sambor di Kemboja, yang dahulunya adalah kerajaan Khmer lama. Terdapat sebuah batu bersurat atau prasasti yang tercatat angka sifar padanya. Pada prasasti Sambor, tercatat angka 605 yang merujuk kepada tarikh prasasti ini, iaitu 605 Saka bersamaan dengan 683 Masihi. Jadi, berbanding India dan Arab, prasasti Sambor jauh lebih awal angka sifarnya. Ini meletakkan prasasti Sambor mendahului carta kita. Mari kita kembali ke Kepulauan Melayu di sebuah wilayah bernama Palembang yang dahulunya adalah sebuah kerajaan Melayu Sriwijaya. Di Palembang ditemui sebuah batu bersurat yang dikenali sebagai Prasasti Kedukan Bukit yang merupakan tinggalan zaman kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan menggunakan tulisan Palava. Pada prasasti ini tercatat angka 605 atau 604. Ahli sejarah mempunyai cara baca yang berbeza kerana tulisan angka ketiga itu tidak begitu jelas. Angka 605 atau 604 adalah tarikh bagi prasasti ini, iaitu 605 atau 604 Saka yang bersamaan dengan 682 atau 683 Masihi. Jadi, prasasti Kedukan Bukit tarikhnya sama ataupun lebih awal daripada prasasti Sambor. Ini menjadikan prasasti Kedukan Bukit adalah bukti tertua angka sifar di dunia. Selain itu, ada dua lagi batu bersurat tinggalan Sriwijaya yang ditemui mempunyai angka sifar. Prasasti Talang Tua yang tercatat angka 606 mewakili tarikh prasasti ini, iaitu 606 Saka yang bersamaan dengan 684 Masihi. Dan prasasti Batu Kapur yang mempunyai angka sifar pada angka 608 mewakili tarikh prasasti ini, iaitu 608 Saka bersamaan dengan 686 Masihi. Berdasarkan bukti ini, kerajaan Melayu Sriwijaya lebih awal menggunakan angka sifar sebagai sistem angka perpuluhan, 200 tahun lebih awal berbanding India dan Arab. Pada tahun 2019, Profesor Emeritus Dr. Shahril Mohamad Zain, tokoh matematik Malaysia, telah menghasilkan satu kajian tentang angka sifar terawal di dunia. Di dalam kajian beliau telah membuat kesimpulan bahawa sistem angka perpuluhan atau desimal dan angka sifar adalah ciptaan asli sarjana dalam bahasa Melayu dari rantau Melayonesia, iaitu Kepulauan Melayu dari Kerajaan Melayu Sriwijaya. Ciptaan ini pada abad ke-7 adalah yang tertua di dunia. Jadi, kembali kepada persoalan tadi, siapakah yang terawal mencipta angka sifar? Adakah India atau Arab? Jawapannya, orang Melayu. Bagi sesiapa yang berminat untuk membaca jurnal kajian Profesor Shahril dengan lebih lanjut, link jurnal tersebut saya ada tinggalkan pada ruangan description. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Jadi, apa pendapat anda tentang video ini? Tinggalkan komen anda di bawah dan nantikan video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Nombor Rial. Assalamualaikum.